Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kerajaan kalah undi bahagi pindaan SOSMA. Usul Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk melanjutkan subsection 4/5 SOSMA 2012 bagi tempoh 5 tahun lagi gagal. Keputusan undian belah bahagi ialah setuju 85 dan tidak bersetuju 86, manakala tidak hadir 49. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun kemudian mengumumkan usul tersebut tidak melepasi proses undi belah bahagi, maka ia tidak dipersetujui. Sebelum itu, dalam hujahnya Hamzah berkata jika usul pindaan subsection 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA itu tidak diluluskan, ia akan menyebabkan penjenayah terus bermaharajalela. Menurut beliau, pindaan melanjutkan tempoh kuat kuasa subsection 4/5 selama 5 tahun lagi mulai 31 Julai depan itu bagi memberi ruang sepenuhnya kepada polis untuk melaksanakan peranan mereka. Sebagai individu yang sayangkan negara dan keamanan, pasti akan memberikan ruang yang secukupnya kepada pihak PDRM dalam melaksanakan peranan mereka. Oleh yang demikian, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 adalah mekanisme terbaik dalam menangani ancaman keselamatan. Oleh itu, tempoh kuat kuasa subsection 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 perlu dilanjutkan 5 tahun lagi mulai 31 Julai 2022, kata Hamzah ketika membentangkannya di Dewan Rakyat. Sementara itu, tempoh tahanan 28 hari dikekalkan. Beliau berkata siasatan kes membabitkan kesalahan keselamatan, khususnya jenayah keganasan dan jenayah terancang adalah rumit dan kompleks. Siasatan memerlukan masa untuk dilengkapkan bagi mendapatkan keterangan daripada orang yang ditahan ketika pengumpulan bukti berkaitan bagi tujuan pendakwaan, termasuk pengesanan rakan sejenayah yang masih bebas. Untuk rekod subsection 4/5 telah dilanjutkan untuk tempoh 5 tahun berkuat kuasa 31 Julai 2017. Kini gerombolan tebuk atap itu mahu melanjutkan SOSMA itu atas alasan yang sama, seolah-olah negara kita tidak pernah aman. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Akrisani Abdullah Sani berkata pihaknya menerima keputusan Dewan Rakyat tersebut. Menurut beliau, keputusan tersebut bermakna SOSMA tidak lagi akan memperuntukkan kuasa penahanan selama 28 hari ke atas individu yang ditahan bagi siasatan membabitkan kes keselamatan bersifat kompleks. Bagaimanapun, kata Akril, bagi kes melibatkan kesalahan di bawah SOSMA yang disiasat selepas 31 Julai 2022, polis akan menggunakan peruntukan di bawah mana-mana undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Melihat jumlah ahli parlimen yang bersetuju dengan usul, amat jelas bahawa gabungan Kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional masih mahu bergantung kepada akta drakonian yang berpotensi untuk disalahgunakan bagi mengekang kritikan oleh aktivis politik yang menentang pihak kerajaan. Jom Channel muskil, adakah SOSMA ini mengikut syariat Islam sehingga ia mendapat sokongan parti yang kononnya berteriak dengan slogan Islam memimpin? Bagi 29 ahli parlimen kerajaan yang tidak hadir pada masa pengundian, adakah kalian sengaja tidak hadir untuk memalukan Menteri Dalam Negeri yang dianggap sebagai pengkhianat UMNO BN setelah melompat kepada Bersatu ketika masih berada dalam Pakatan Harapan? Kerajaan mempunyai 114 ahli parlimen sementara pembangkang hanya 105 dan seorang bebas. Bagaimanapun, semua ahli parlimen Pakatan Harapan menyambut baik kejayaan menggagalkan usaha kerajaan membelai akta yang menzalimi rakyat itu. Inilah kali pertama dalam undi belah bahagi usul kerajaan berjaya dikalahkan pembangkang. Syabas Pakatan Harapan.